Hai, hari ini kita akan belajar subtopik 11.4. Dalam standard kandungan ni, kita akan belajar tentang pewarisan manusia. Untuk part 1 ni, part 1, kita akan belajar untuk mengenal pasti jenis kromosom manusia, menganalisis dan menguraikan kariotip manusia, dan memadamkan kromosom paternal dan kromosom maternal dalam lukisan. Jadi untuk part 2 nanti kita akan bincangkan esok ya. Jenis kromosom manusia, kita ulang kaji ya, tingkatan 4, bab 10 kita pernah bincang pasal kromosom manusia. Terdapat dua jenis kromosom dalam manusia iaitu autosom dan kromosom seks. Sel soma manusia pula mempunyai 44 autosom dan 2 kromosom seks untuk menentukan jantina manusia. Autosom berbeza dari segi saiz dan juga panjangnya. Ciri-ciri bagi jenis kromosom dalam manusia, kita pergi kepada autosom dulu. Autosom terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Maksudnya ada 22 pasang kromosom homolog yang dinamakan sebagai autosom. Fungsi autosom adalah untuk mengawal semua ciri sel soma. Contohnya jenis kumpulan darah, ketinggian dan warna kulit. Kromosom seks pula terdiri daripada pasangan kromosom nombor 23. Maksudnya ada satu pasang kromosom sahaja yang menentukan seks. Fungsi kromosom seks ialah mengandungi gen yang menentukan jenis jantina. Contohnya, bagi lelaki kromosom seks ialah XY, manakala bagi perempuan adalah XX. Kromosom seks bagi lelaki iaitu XY mempunyai saiz yang berbeza. X saiz dia lebih besar, lebih panjang. Kromosom X lebih panjang, manakala kromosom Y adalah pendek. Ini disebabkan oleh kromosom Y hanya membawa gen yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja, manakala X membawa lagi ciri-ciri yang lain. Padanan kromosom paternal dan kromosom maternal dari ibu dan daripada bapa dalam lukisan kariotip. Bilangan dan struktur kromosom yang hadir di dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotip. Kromosom disusun secara berpasangan, iaitu mengikut pasangan kromosom homolog yang berdasarkan 3 syarat ini ya. 1. Berdasarkan saiz, kedudukan sentroma dan juga corak jalur pada kromosom. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya, kariotip manusia. Yang sebelah kiri adalah kariotip bagi lelaki, iaitu 44 tambah XY, di mana autosom nombor 1 hingga autosom nombor 22. Okey, kamu boleh nampak dalam kariotip dia tidak sama, semua kromosom homolog itu adalah tidak sama saiz dan disusun sebagai pasangan mengikut saiznya, kedudukan sentroma dan juga bentuknya. Kromosom seks adalah kromosom pasangan nombor 23. Di mana kamu boleh nampak saiz kromosom X adalah lebih besar berbanding dengan Y. Ini adalah kariotip lelaki. Sebelah kiri kanan adalah kariotip perempuan 44 tambah XX. Pasangan nombor 1 hingga 22 pasangan kromosom adalah autosom. Kromosom seks bagi perempuan adalah 2 kromosom X. Perubahan bilangan kromosom ini boleh terjadi apabila kromosom homolog gagal berpisah semasa anafasa 1 ataupun kromatik kembar gagal untuk terpisah semasa anafasa 2. Semasa proses meiosis. Peristiwa ini dikenali sebagai tak disjunksi dan boleh berlaku kepada kromosom-kromosom yang tertentu. Apabila tak disjunksi berlaku dalam manusia, gamet ini merujuk kepada sama ada sperma ataupun ovum. Boleh mempunyai bilangan kromosom yang kurang daripada 23, iaitu 22, ataupun lebih daripada 23, iaitu 24. Apabila persenyawaan berlaku
zigot yang terhasil mungkin mempunyai bilangan kromosom 45 ataupun 47. Contoh-contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh tak disjunksi kromosom termasuklah sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Kita akan pergi meneliti setiap satu ini. Bagi sindrom Down, jumlah kromosom ialah 47 jumlah kromosom, iaitu 45 tambah XY. Kromosom seks dia adalah anormal. Tak disjunksi itu berlaku pada autosom. Terdapat satu kromosom lebih pada pasangan kromosom ke-21 seperti yang ditunjukkan dalam raja 11.12. Okey, kamu boleh nampak pasangan kromosom ke-21 menjadi trisomi. Sindrom Down juga dikenali sebagai trisomi 21 sebab sindrom Down ni dia ada tambahan satu kromosom pada pasangan yang ke-21. Dan sindrom Down boleh berlaku kepada lelaki ataupun perempuan. Sindrom Turner. Bagi sindrom Turner, jumlah kromosom ialah 45, iaitu 44. Autosom dia adalah normal. Yang berlaku tak disjunksi adalah pada bahagian kromosom seksnya, iaitu X0. Kehilangan satu ataupun kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Seperti dalam karyotyp sindrom Turner, kamu boleh nampak autosom dia adalah normal. Hanya kekurangan satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Jantina individu bagi sindrom Turner ialah perempuan. Perempuan. Dan perempuan yang mengalami individu yang mengalami sindrom Turner ini biasanya ciri-ciri seks sekunder dia, perempuan dia tidak berapa berkembang dengan baik. Tidak subur. Ada masalah haid dan sebagainya. Sindrom Klinefelter. Karyotyp bagi sindrom Klinefelter menunjukkan bilangan kromosom sebanyak 47, iaitu 44 tambah XXY. Di mana autosom dia adalah normal daripada pasangan kromosom pertama hingga ke-22, tetapi ada tambahan satu kromosom X pada pasangan kromosom seksnya. Jadi terdapat tambahan satu kromosom X pada kromosom seks. Jantina individu bagi sindrom Klinefelter ini adalah lelaki. Hanya berlaku pada lelaki. Walau bagaimanapun, ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki itu tidak berkembang. Dia akan mengalami tidak subur, ketidaksuburan dan dia punya testikel dia lebih kecil mengecut lebih kecil berbanding dengan yang normal, lelaki yang normal. Mungkin buah dada dia membesar. Semua itu adalah simptom-simptom ciri-ciri bagi sindrom Klinefelter. So itu saja yang cikgu membincangkan dengan kamu hari ini. Selamat belajar.